Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita kembali dalam forum perdana yang berkaitan dengan isu-isu sekolah. Saya Ezan Fauzan bin Tamin merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, topik kita pada hari ini adalah masalah obesiti, tanggungjawab siapa? Bersama saya adalah 4 orang panel yang tidak asing dan bukan orang yang calang-calangnya. Yang pertama, Dr. Naimah binti Ismail, penolong pengarah Majlis Kesihatan Negara, Cawangan Alostar. Seterusnya panel kedua, Cikgu Nurliana Mahmud, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, SMK Konvent Alostar. Seterusnya panel ketiga, Adik Nur Farzana Romli, Ketua Pelajar SMK Alostar. Dan akhir sekali, Puan Nur Syazwani Mahyudi, Pengurus PIBG SMK Changrong. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya adalah kepada panel pertama kita, iaitu doktor. Baiklah doktor, apakah definisi ataupun apakah yang dimaksudkan sebagai obesiti? Okey, terima kasih pengurusi majlis. Okey, kegemukan ataupun dikenali sebagai obesiti merupakan satu penyakit kronik yang sedang menular di seluruh negara, khususnya di Malaysia lah. Okey, 10 tahun dahulu, obesiti hanyalah dikenali sebagai faktor risiko kesihatan, terutamanya penyakit kardiovaskular, khususnya penyakit jantung. Tetapi sejak 5 tahun kebelakangan ini, bersandarkan penemuan saintifik yang baru, masalah obesiti ternyata adalah satu penyakit yang membawa kesan buruk kepada kesihatan dan menyumbang kepada penyakit-penyakit kronik yang boleh membawa kepada kematian. Okey, penyakit-penyakit ini boleh merendahkan kualiti hidup seseorang. Antara penyakit-penyakit yang boleh antara penyakit-penyakit yang datangnya daripada obesiti yang boleh menyebabkan penyakit kronik adalah penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit gout, tekanan jantung dan sebagainya lah. Okay, terima kasih doktor atas penerangan tadi. Sebentar tadi doktor ada mengatakan bahawa kegemukan, iaitu obesiti. Jadi nampaknya obesiti ini sangat bahaya, betul? Dia membolehkan seorang itu mendapat penyakit kronik yang boleh membawa kematian. Betapa pentingnya kita menjaga kesihatan untuk mengelak daripada obesiti. Tapi saya masih tertanya-tanya, macam mana kita mau tahu kita ni tergolong daripada golongan obesiti? Adakah saya obesiti atau tidak? Mungkin cikgu kita, Cikgu Liana boleh terangkan macam mana kita mau tahu kita ni tergolongan dalam golongan obesiti. Silakan cikgu. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cik Ezan. Sebelum saya cerita macam mana nak mengukur obesiti, saya akan bagi tahu sikitlah, tambah sikit apa berkenaan obesiti tu. Obesiti ni adalah satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu tu mempunyai lemak yang berlebihan. Dan penyakit ini boleh dikatakan kronik juga sebab memerlukan rawatan susulan yang berpanjangan, terapi dan juga perhatian yang wajar oleh pengamal perubatan. Kita boleh kata lelaki ni obes apabila dia mempunyai kadar lemak yang berlebihan sebanyak 25% dan untuk wanita sebanyak 35%. Okey, macam mana obesiti ni boleh diukur? Melalui body mass index ataupun kita kenal sebagai BMI, orang selalu sebut BMI. Macam mana nak ukur? Kita memerlukan berat badan seseorang tu dan juga ketinggian dia. Okay, kita kira ambil dia punya berat dalam kilogram bahagi dengan tinggi dia dalam sentimeter. Okay, melalui jumlah BMI ni lah kita dapat tahu dia ni berat dia normal ataupun overweight ataupun obesity. Itu je lah cara dia untuk nak kira obesity. Baiklah cikgu, terima kasih. Nampaknya kita sudah mengetahui cara kita untuk melihat BMI kita, dan secara tidak langsung kita tahu kita ni tergolongan dalam obesiti ataupun tidak.
Jadi, adakah BMI Anda kategori normal ataupun tidak? Jika tidak, Anda tidak boleh membuang masa untuk mencari inisiatif ataupun iktibar untuk menangani masalah ini. Jika cerita mengenai iktibar ataupun inisiatif, saya tertanya-tanya daripada skop sekolah, apakah iktibar sekolah bagi menangani isu ini? Mungkin adik Farzana kita boleh cerita sebab beliau seorang ketua pelajar di sekolah, mungkin dia boleh ceritalah. Silakan. Okey, sebelum tu terima kasih kepada pengurusi majlis, Encik Izzat. Okey, saya sebagai ketua pelajar, okey, di sekolah seperti yang kita sedia maklum bahawa subjek PJK ni merupakan pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi mata pelajaran ni diwujudkan untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Okey, jadi kita tahu bahawa di sekolah banyak program-program yang melibatkan sukan dan sebagainya ni hanya memfokuskan kepada pelajar yang BMI dia normal. Jadi pelajar yang mempunyai obesiti ni menjadi tercicir lah, tak dipandang dan sebagainya. Jadi memberi kesan kepada pelajar-pelajar ni. Okey, oleh itu dengan subjek PJK ni secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada para pelajar tu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan yang secara terperinci lah di dalam subjek tu. Jadi para pelajar ni dapatlah sedikit sebanyak ilmu di dalam subjek tersebut. Okey, seterusnya terdapat banyak program-program yang dilaksanakan di sekolah supaya dapat membantu pelajar-pelajar ni. Jadi selain itu pihak sekolah juga turut membuat ujian segak terutamanya sebanyak 2 kali setahun kepada para pelajar ni. Jadi melalui ujian segak ni secara tidak langsung dapat membantu pelajar untuk mengetahui status BMI mereka. Jadi jika pelajar tu kita dapat lihat bahawa dia mempunyai BMI yang overweight, seterusnya dan kita akan secara automatik kita akan merujuk terus kepada pihak kesihatan. Okey, jadi setakat daripada saya. Okey, maafkan saya pengurusi majlis. Saya nak tambah sikit lah berkenaan ujian segak ni. Okey, pelaksanaan ujian segak ni dia dijalankan selama sebanyak 2 kali setahun. Dan ini sejajar dengan apa yang KPM nak lah, untuk memastikan murid itu sentiasa aktif dengan melakukan aktiviti fizikal. Kat sini sebab untuk nak meningkatkan kecergasan fizikal pelajar bagi mendapatkan kesihatan diri yang lebih optimum lah. So kenapa perlunya ujian segak ni? Melalui kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 1986 sampailah kini, menunjukkan kadar peningkatan beratus rakyat Malaysia mengidap penyakit kronik, penyakit yang tidak berjangkit dan obesiti sangatlah di tahap yang amat membimbangkan. Jadi ujian segak ni adalah salah satu inisiatif lah yang diambil oleh KPM untuk menangani masalah ni. Bagaimana ujian segak ni dijalankan di sekolah? Segak ni dia dijalankan melalui pentadsiran sekolah dan juga benda ni direkodkan. Kemudian pelaporan segak ni akan dimaklum balas lah kepada murid, kepada ibu bapa mereka, kepada cikgu, pentadbiran sekolah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lah untuk tahu apa pasal pelajar punya kesihatan ni. So melalui maklum balas ni kita akan ambil tindakan susulan lah dan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti untuk meningkatkan lagi tahap kecergasan fizikal murid. Jadi kat sini dengan adanya ujian segak ni kita dapat lihatlah dia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana nak seimbang tu daripada segi, bukan je daripada segi emosi, rohani dan intelek, jasmani juga perlu. Tu je lah saya nak tambah sikit pasal ujian segak. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan yang lebih jelas mengenai ujian segak.
yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, betul? Terima kasih juga kepada adik kita di Farzana menerangkan berkongsi aktiviti dan inisiatif sekolah untuk menangani isu ini. Tapi saya masih ingin bertanya kepada adik kita di Farzana, adakah aktiviti yang dijalankan yang bukan pihak sekolah anjurkan, mungkin kolaborasi daripada agensi-agensi luar ataupun kerajaan-kerajaan lain? Mungkin adik Farzana boleh ceritakan sedikit jika ada. Okey, baiklah. Okey, sebelum saya nak kongsikan beberapa program yang dianjurkan daripada pihak luar, saya akan fokuskan dahulu kepada sekolah. Okey, di mana pihak kantin dan juga koperasi sekolah perlu memainkan peranan yang penting, di mana okey, para pelajar ni pertama kali mereka akan banyak masa di sekolah. Jadi pihak sekolah perlu memainkan peranan penting, di mana mereka perlu menyediakan makanan kesihatan supaya kesihatan para pelajar ni dan makanan pelajar ni secara tidak langsung terkawal. Okey, seterusnya berkaitan dengan program atau aktiviti kolaborasi bersama pihak lain, terdapat banyak program-program yang dianjurkan daripada pihak luar, iaitu program berkaitan dengan Hari Sukan, okay, Hari Sukan, Hari Fit Malaysia dan lain-lain lah, banyak lagi program. Okey, dan selain itu pihak KKM juga turut padang beri kerjasama kepada pihak sekolah ni untuk bagi semangat kepada para pelajar ni. Okay, di mana mereka menganjurkan program iaitu berkaitan dengan aerodance, zumba, senam aerobik dan ujian saringan, dan akhir sekali berkaitan dengan pameran. Okey, itu saja. Maafkan saya pengurusi majlis. Saya juga ingin menambah sedikit daripada apa yang diterangkan oleh adik Farzana tadi. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Baiklah, apa yang dikatakan oleh adik Farzana tadi sangat betul. Okey, untuk pengetahuan semua, banyak program-program KKM yang melibatkan kepada seluruh masyarakat, tidak kira umur. Okay, tetapi kami juga banyak membuat program yang melibatkan sekolah dan juga remaja. Okey. Kenapa pihak kami mengutamakan remaja dan juga pelajar-pelajar sekolah? Kita tahu statistik obesiti negara kita berada pada tahap yang teratas di Asia Tenggara. Okey. Maksudnya orang yang sihat atau lebih obesiti, kalau ikut ratio remaja atau bawah 15 tahun banyak mempunyai masalah kesihatan dari segi berat badan. Okey. Kalau generasi ini tidak mengubah cara hidup mereka, macam mana pelapis kita nanti? Maknanya sekolah-sekolah dan juga pelajar ni merupakan pelapis pada masa yang akan datang. Kalau kita tak bendung, tak kawal daripada sekarang, macam mana kita next generasi kita nanti? Okey. Jadi seterusnya akan menjadi penjangkit seperti apa yang terangkan awal tadi. So sebelum tadi saya ada terangkan beberapa jenis penyakit yang berasal daripada obesiti. Okey, menyebabkan penyakit jantung, kencing manis dan sebagainya. So daripada situ peranan daripada ibu bapa, parents daripada rumah juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal pemakanan pelajar-pelajar, anak-anak mereka, supaya kanak-kanak remaja dan juga pelajar tidak terjerumus kepada penyakit yang obesiti ini. So mereka adalah pelapis masyarakat kita yang akan datang. So ibu bapa juga penting dalam membendung daripada terjerumus kepada penyakit ini. Dan seterusnya pihak KKM juga mengambil inisiatif baru-baru ini negara juga melaksanakan pertandingan aerodance yang melibatkan semua sekolah menengah dan juga sekolah rendah. So sedikit sebanyak ini memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar untuk melibatkan diri dalam bidang sukan, dalam mengeluarkan peluh. So sekurang-kurangnya mereka tidak hanya tidak hanya sehari-hari belajar saja. So maknanya banyak je aktiviti luar yang boleh mengeluarkan peluh, boleh menjadikan mereka lebih aktif lah. Okey, terima kasih, itu saja saya. Okey, terima kasih.
Sangat-sangat menarik bila didengar apa yang telah diterangkan tadi, sebab bukan pihak sekolah sahaja yang terlibat mengenai isu ini. Banyak program dan aktiviti dari pihak luar selain daripada sekolah, terutamanya bahagian kesihatan, melaksanakan program yang membendung masalah obesiti ini. Okay, terima kasih kepada Dr. Naimah dengan adik Farzana kita sudah menerangkan. Baiklah, terlampau lama kita berborak sehingga perkara yang sangat penting belum kita usik lagi, iaitu panel kita yang di hujung sana menunggu dari tadi, iaitu panel terakhir pengurusi PIBG, iaitu seorang ibu kepada anak sekolah. Kenapa saya kata begitu? Kenapa penting? Kerana anak-anak ini bermula daripada rumah yang bersama dengan keluarga ataupun ibu bapa. Baiklah Puan, soalan saya, apakah pendapat Puan terhadap isu ini apabila Puan mendengar semua penerangan daripada panel-panel kita? Okey, baiklah. Terima kasih Pengerusi Majlis. Wah, saya sangat teruja mendengar pendapat dan ilmu yang dikongsikan oleh para pelajar semua. Okey, jadi saya mula daripada perkongsian yang diterangkan daripada cikgu sebentar tadi. Okey, jadi seperti mana kita tahu, setiap tahun sekolah akan mengadakan program sukan olahraga tahunan. Jadi saya perhatikanlah program ni biasanya dia akan guru dia akan lebih menumpukan kepada pelajar yang berpotensi saja. Okey, jadi pendapat saya, kenapa tidak semasa program itu kita mewajibkan semua pelajar untuk terlibat dalam program itu, sebab kadang-kadang pelajar ni mereka merasakan diri mereka tidak layak, okey, disebabkan oleh faktor saiz badan ke apa. Jadi apa kata kita olah benda tu, kita wajibkan semua pelajar untuk ikut serta supaya mereka tidak terlepas dengan program yang dianjurkan. Okey, jadi pihak sekolah mungkin boleh memainkan peranan lah dalam hal ini. Okey, seterusnya saya juga ingin berkongsi daripada apa yang adik Farzana cakap sebentar tadi. Okey, untuk pengetahuan semua, pihak PIBG juga membantu sekolah dan anak-anak di sekolah seperti menaja penapis air OA, peralatan sukan yang meningkatkan semangat pelajar untuk bersukan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah program yang telah dianjurkan oleh pihak KKM sendirilah, iaitu program Aerodance. Okey, jadi saya rasa program ni sangat bagus, okey, yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi apa kata kita ubah program tu tanpa melibatkan pelajar sahaja? Tanpa melibatkan pelajar sahaja, kita libatkan sekali dengan ibu bapa, kerana ibu bapa juga memainkan peranan sangat penting, sebab ibu bapa pelajar dia banyak menghabiskan masa di rumah, bukan di sekolah juga. Okay, jadi program ini jadi melalui program ini pemakanan dan gaya hidup sihat boleh kita amalkan, sebab kadang-kadang bila pelajar saja yang terlibat, dia jadi macam ibu bapa ni dia tak alert dengan kesihatan anak tu lah. Okay. Jadi program ini juga bila dianjurkan melibatkan ibu bapa, dia boleh memberi kesedaran lah kepada ibu bapa. Itu sahaja dari saya. Penerangan ataupun pendapat Puan tadi sangat menarik dan sangat-sangat bagi saya memberi manfaat. Mungkin pihak kesihatan, doktor ataupun pihak sekolah, cikgu melaksanakan apa yang cadangan telah dibagikan. Kita boleh nampak yang Puan menerangkan, meletakkan diri dia sebagai seorang ibu. Jadi Puan, saya tertanya-tanya, bagaimanakah Puan menjaga anak Puan sebagai ibu, kerana saya yakin Puan sangat menitik beratkan mengenai kesihatan. Terima kasih kepada Pengerusi Majlis. Okey, saya sebagai untuk mewujudkan keluarga yang sihat kan, saya berusaha sedaya upaya untuk menjadikan aktiviti di rumah, bukan sahaja di sekolah lah, kita kena lebihkan kepada faktor kesihatan, tapi dekat rumah pun saya amalkan juga. Jadi saya kebiasaannya saya akan memberi bekal kepada anak saya sendiri untuk bawa ke sekolah untuk elakkan dia daripada membeli makanan luar, sebab kita tahu kalau makanan luar ni kadang-kadang dia letakkan kandungan apa kita tak tahu. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya tak akan meletakkan makanan yang pelak lah untuk anak saya. Okey, jadi saya juga menggalakkan anak untuk membawa botol air yang mencukupi ke sekolah. Okey, jadi
saya sebagai seorang ibu untuk menangani masalah obesiti ni, saya mewujudkan gaya hidup yang sihat bersama keluarga di rumah. Jadi saya akan pastikan anak saya ni saya aturkan anak saya jadual, jadi dia kena ada waktu rehat yang cukup dan waktu tidur yang cukup lah. Macam tidur awal macam tu. Jadi kalau selain daripada tu, waktu riadah juga saya benarkan anak saya untuk bermain dengan kawan-kawan mereka seperti main bola sepak, berbasikal, jogging dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya sendiri yang membawa anak saya untuk beriadah di luar ataupun mengajak mereka untuk bercucuk tanam di kawasan halaman rumah. Okey, jadi kalau hujung minggu saya bawa semua keluarga saya sekali dengan anak-anak lah untuk mengurangkan stres. Maksudnya kita pergi ke pantai ke. Okey, itu adalah salah satu program untuk mewujudkan gaya hidup yang sihat dalam keluarga saya lah. Macam tu. Terima kasih Puan. Perkongsian Puan ini sangat bermakna untuk sebagai ibu bapa, penjaga ataupun ketua keluarga. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada empat panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, maafkan saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, masalah obesiti ini perlu diambil serius kerana secara halus obesiti ini membunuh kesihatan kita dan punca juga mendapat pelbagai penyakit yang kronik. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkanlah, jangan sekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada, menanyakan selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Masalah obesiti ini tanggungjawab kita bersama. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.